Azimamnya. Ibrahim punya lagi tinggi dari saya. Tulisan Haziman dah berubah. Tak ada, saya tak tahu dengan apa. Okay, so kertas dua tadi jawapan dia adalah kutub utara. Boleh salin ni kutub utara. Jangan guna kertas saya. Nanti kau ni nak baca perkataan-perkataan. Kutub utara. Dan mak siapa yang nampak lah, saya tak nampak apa yang mak cakap. Okay, dia adalah kutub utara. Jadi seterusnya adalah sepatutnya gambar awak dia begini arah daripada gambar ni arahnya diperbetulkan. Okay, arah arus. Okay, dan bila dia begini dia akan naik turun sini. Okay, arah dia akan ke sana. Ini gambar untuk ni lah. So ni sangat. Okay, so arah saya punya arah galvanometer kalau masih ingat lah. Okay, so kutub utara ni adalah hukum lens sebenarnya. Kalau boleh ingat, ini adalah hukum lens, yang mana bila hukum lens ini adalah north, bila dia nak masuk dia akan north juga, dia ada daya tolakan. Okay, masih ingat bila dia masuk dia ada perperangan yang berlaku, dia akan north juga. Sebab itulah ini adalah kutub utara. So bila utara selatan, masih lagi ingat selatan macam ni kan, selatan. So utara dia berlawanan daripada utara selatan. Okay, utara dia ke sana. Okay, utara. Okay, so arah dia, arah utara dan hukum lens tadi. So siap nombor 1 Boleh? Saya cuba snap lah sikit. Okay, so jawapan yang pertama So markah yang pertama kutub utara. Okay, markah arus aruhan kat sini, markah arus aruhan. Okay, markah arus aruhan. Right. Okay, dapat Itu soalan nombor 1. Lepas tu dekat bawah soalan seterusnya dah Okay, jawapan seterusnya adalah bila soalan nombor 1 dia adalah nyatakan arah pointer tu. Okay, tadi tu arah pointer tu arah dia macam ni lah, pasangan galvanometer. Okay, arah galvanometer. Okay, dan menambahkan lilitan. So alhamdulillah kebanyakan awak dapat jawapan betul untuk sini lah. Okay, menambahkan lilitan. Dapat nombor 1 simple je. Right? Dapat. Okay, settle. Soalan yang kedua. Boleh kita pakai je kertas sapu-sapu Boleh lah sebabnya saya tak ada kertas ekstra pula. Masa tu saya tak ada siapa kasih saya. Boleh. Jangan Hazimamnya. Saya main ambil je ni. Alright, soalan nombor 2 Selesai nombor 2. Nombor 2 adalah berkaitan dengan gambar bab tingkatan 4. Okey, tingkatan 4. Kita ingat semula diagram menunjukkan dua bekas berlainan yang diisi dengan suatu cecair yang sama. Okey, tekanan cecair pada titik P dan Q adalah sama. Okay, jadi dia nak tengok bentuk yang berbeza tapi tekanannya sama. Okay, maksud tekanan dalam cecair. So sebenarnya memang terpaksa hafal maksud tekanan dalam cecair, maksud tekanan, maksud inersia dan sebagainya. Okay, jadi ini adalah tajuk ni maksud tekanan saja. Tekanan betul lah. Tapi kalau tekanan dalam cecair maksudnya adalah tekanan yang dihasilkan
oleh berat cecair. Oleh berat cecair yang bertindak ke atas satu permukaan. Satu permukaan di dalam cecair. Okey, tekanan yang dihasilkan oleh berat cecair bertindak ke atas satu permukaan di dalam cecair. Okey, itu soalan yang pertama. Panjang sikit. Mungkin definisi saya boleh share kot. Nantilah saya share apa-apa yang saya rasa tak mengelirukan, saya share lah. Tapi dalam grup jawab jangan sebar-sebar pula. Okey, yang kedua, ramai juga yang salah tentang ini. Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi tekanan air. Okey, faktornya hanya ada jawapan ketupatan atau kita terima yang kedua, pecutan graviti. Okey. Sebab dia adalah rho GH kan. Okey, kita terima rho adalah ketupatan, G adalah graviti. Okey, dapat? Dapat. Alright. Betul. Alright, seterusnya selesai yang B. Tak apa, kita banyak masa untuk pindah jawapan. Yang seterusnya adalah yang seterusnya adalah pengiraan ni. Tapi pengiraan ni ramai yang betul lah. Tapi ada juga yang salah lah. Ramai yang betul, ramai yang salah. Jadi saya padamnya. Right. So jawapan ni kawan jawab betul lah. So salin je jawapan dia. Terenet 900. Nampak tak? Allah Akbar. Ada yang betul lah. 900. Tapi 900 ni Pascal unit dia. So kat sini saya tidaklah mempenalti unit. Tapi nanti bila periksa awak buatlah unit yang betul. 900 Pascal 900 Pascal. Yang mana dia adalah P sama dengan rho GH. P adalah rho 900 darab dengan 10 dan juga 0.1 sama dengan 900 Pascal. Okey. Alright. Selesai. Okey, selesai dapat. So kat sini ramai yang betul. Tapi salin je lah. Kan? Sebab kita tak tahu siapa yang betul. Takkan kertas. Okey. Dapat. So next adalah soalan seterusnya 2B. Okey. 2B. Boleh So seterusnya 2B. 2B adalah gambar sahaja. Gambar yang mana mula-mula air itu bergerak. Okey, sampai sini kan pancutan air. So gambar kedua awak nak gambar macam mana? Adakah dia dekat Z atau dia melebihi Z? So sebenarnya gambar saya melebihi Z. Okey, melebihi Z. Okey, melebihi Z So dekat sini markah awak 1. Okey, markah awak 1. Alright, itu saja soalan nombor 2. Okey, melakarkan. So itulah bentuk soalan dia berlukis lakar-lakar. Okey, so kena buatlah. So kita punya kriteria kat sini, pastikan pancutan air punya lukisan mesti melebihi Z. Melebihi Z. Okey, melebihi Z. So ini adalah kriteria dia. Kalau kurang dia salah lah. Okey, lebih sikit, lebih banyak tak ada masalah. Lukis je. Okey, siap. Allah, salah pula. Okey, seterusnya adalah soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 adalah soalan tingkatan 4. Okey, soalan tingkatan 4. Okey, soalan tingkatan 4.
Okey. Itulah ya, saya pun terkilan juga. Kita tak sempat nak bincang tajuk cahaya sangatlah. Dan sebenarnya cahaya memang sangat glamour, sangat famous. Alright, so rajah menunjukkan rajah sinar yang tidak lengkap untuk suatu kanta. Okay, so kena take note itu adalah kanta. Okay, kanta. Okay, baca kanta. Jadi untuk kawan awak ni, kita ambil je mana-mana kertas. Jawapan yang pertama, apakah nama kanta? Ni adalah kanta cembung. So betul. So ulang semula, kanta cekung, lukisan dia adalah meruncing. Ingat ni adalah kanta cekung punya lukisan. Ni adalah kanta cekung. Okay, kanta cekung. Alright. Okay, so kanta. Jadi soalan kedua, dia suruh apa? Lukis satu rajah sinar yang lengkap. Markah ada 3. Okay, markah ada 3. Jadi kita lukis sama-sama. Markah yang pertama adalah garis lurus. Garis lurus. Dah betul dah kawan buat ni. Cuma garis lurus ini dia kena pergi dekat F. Straightkan ke F. Kenakan ke F. Ni adalah gambar markah pertama. Okey. Markah yang kedua adalah markah 1 Ni markah 1. Markah yang kedua adalah kita akan ambil straight pergi kepada pusat kanta dan terus ke bawah. Pergi kepada pusat kanta. Okey, ini adalah markah yang kedua. Selari turun, markah kedua dia straight Baris pakai baris straightkan je. Okey. Dan markah yang ketiga, bila dia bersilang, saya padam yang tak berkaitan ni. Tak payahlah. Confuse tak. Okey. Bila dia bersilang, inilah jawapan persilangan untuk image. Okay, ini adalah markah ketiga. So markah saya tanda dengan pen biru. Markah 1, markah 2, markah 3. Okey, markah 1, markah 2, markah 3. Okey. Alright. So terus berusaha ke arah ni, kita akan cuba ulang balik semula kanta nanti. Sebab kanta ni memang saya harap kita akan ulang sebelum periksa lah. Okay. So memang kena work hard lah after this. Right. So kanta cembung tadi ulang semula. Kanta cembung lukisan dia adalah cembung cembung ni cembung. Cembung ni dia gemuk. Okay, awak ingat dia B cembung. Gemuk lah. Itu cembung. Okay, cekung ni sebenarnya kalau biasa bahasa Melayu memang cekung kan. Macam orang tu kurus macam dia cekung lah. So dia kurus lah ni. Ni tu kurus cekung. Okay, siap soalan nombor 2. Okay, soalan dekat bawah adalah, sekejap ni gambar. So markah 3 So saya akan ikut seadanya lah markah yang ada kalau gambar ni. Kalau ada, adalah bagi. Kalau tak ada lah. Memang tak ada. Alright, so seterusnya adalah soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya adalah untuk soalan nombor 2 juga. Sambungan daripada tadi. Nyatakan ciri. Okay. Nyatakan ciri-ciri image. So tadi image kita tadi dia dah macam ni tadi kan. Dan saiznya sebenarnya besar kan. Tadi kalau ingat lagi saiznya besar. So saiz besar betul. Okay. Saiznya lebih besar daripada objek. Sebenarnya kalau ayat yang baik lah. Saiznya lebih besar. Tapi besar pun kita terima. Tapi sebaik-baiknya tulis lebih besar. Okay. Yang kedua, dia bukan maya, dia adalah nyata. Okay. Jawapan lain kita terima adalah songsang. Kan gambar kita kan terbalik ni. Ni gambar terbalik kan. Kalau dia macam ni, gambar ni nama dia tegak. Boleh? Tapi kalau dia terbalik, kita tak cakap terbalik biasa kan ayat dia songsang. Okay, songsang. Alright, so 3 saja jawapan kita terima. Cuma satu lagi dekat sini ada juga kawan kita dia tapi jangan ikut. Ni adalah dia buat nyata dan dia buat maya. Okey, satu salah, satu betul. Okey, bila awak periksa macam ni bila periksa awak macam ni SPM sebenar,
Walaupun yang ini betul, tetapi kita akan penalti kedua-duanya terus kosong. Okay, boleh Tapi bila periksa trial ni, saya bagi je. Sebabnya saya kesian. Okay, faham? Saya ulang semula Kalau Maya ni dia punya dia punya lawan. Benda yang berlawan sama ada dia Maya atau Hong-Sang. Okay. So, bila kawan awak ada kawan awak dibuat satu Maya, satu nyata. So, dia adalah ni kita bagi nama dia adalah cancel off right, cancel wrong. So, yang walaupun ada satu betul, tapi dia telah mengcancelkan jawapan yang betul. So, markah awak habis. Right? So, kalau tak pasti, ambil cara lain ataupun isi lain. Okay? Boleh So, sambil tu saya silik-silik lah sikit apa yang saya boleh bantu untuk masa depan. Masa depan. Okay? Siap So far sebenarnya kertas 2 bila saya tengok tak adalah susah sangat. Cumanya itulah mungkin kurang persediaan. Tak apa, masalah. Okay? So nombor 3 siap. Okay, sekarang kita pergi nombor 4. Dan hasil daripada pemantauan saya, bila dia soalan form 5, awak lebih perform. Bila soalan form 4, awak kantoi. Okay? Ya. Ada soalan? Ada soalan boleh tanya? Tak apalah. Tak boleh teruskan, jangan risau. Kita banyak masa untuk bincang jawapan. Sebab saya kalau tiba-tiba saya ulang kaji, awak pun tak ada mood sebenarnya Awak nak jawab bincang jawapan. So saya bincang lah jawapan. Lepas tu baru kita buat ulang kaji. Okay? Tak ada. Tak tidur malam kan? Okay? Tapi itulah berdasarkan pemerhatian saya, bila awak soalan form 5 ni, better lah awak perform. Majority. Okay, majority form 5 awak better performance daripada yang form 4. Tapi tak ada masalah pun sebabnya tak apalah, mungkin tak sempat study tu je. Okay, siap Alright, so ini adalah get atau. Simple je, bawah ni jawapan get atau memang semua orang dapat jawab. Tetapi biasakan kalau atau tu besar. Nama-nama get. Okay, simple get atau. Dan biasanya untuk tajuk ni saya sangat gembira kerana awak boleh buat dengan baik. Okay, majority lah. Cuma awak sangkut dekat definisi je. Setiap kali definisi dia sangkut banyak. Contoh ni adalah maksud get logic. Okay, tapi nak tak nak memang kena hafal. Sebab cara lain. Okay, get logic ni memang majority memang salah lah definisi dia. Ke laut dalam lah kan. Tapi tak apa, salin dulu dia punya definisi adalah kombinasi. Okay, kombinasi peranti-peranti. Ya, awak salin je lah definisi, tapi memang kena hafal peranti-peranti elektronik yang mempunyai satu atau lebih input. Okay, satu atau lebih input tetapi satu output sahaja. Right? Tengok, boleh tak tengok kertas saya yang definisi get logic ni? Dia jawab apa? Boleh? Kertas saya masa jawab get logic ni. Awak nak tengok awak? Awak tu cari lah. Awak salin dulu ni. Yang lain salin dulu. Mungkin situ. Di situ. Okay, kertas. Tak payah lah, malu ke? Tak malu ke? Tak payah. Tak nak tengok ke? Betul. Tak payah. Macam malu je, tak apalah. Itulah macam lain di depan. Ya ke? Saya kata je. Saya PM tepi depan awak kan. Okay? Alright. So itu adalah definisi Definisi Ini dapat? Definisinya. Okay. Serius Haji Man. Boleh so ada get logic. Tapi memang majoriti awak semua orang pun salah je get logic punya definisi. Biasanya awak sangkut dekat definisi lah. Maksud tu tak boleh sampai.
Mungkin kita kena ada satu hari menghafal definisi mungkin. Okay. Tapi nak tak nak memang kena hafal lah. Dia bukan satu pilihan yang betul lah. Okay. Seterusnya adalah sebenarnya kawan awak yang ni tadi kebetulan betul tak jawapannya. Okay, ni dasar So saya pergi tengok yang seterusnya. Okay. Ni kita tengok kawan kita yang sangat bagus lah. Dia berjaya menyelesaikan masalah dengan baik. Okay. Baik Jiman. Macam mana jaga? Yang ni kertas ni. Okay. Markah. Semua markah penuh. Maksudnya dia boleh melakar gambar rajah dengan baik. Baik Jiman. Okay. So 2 markah, full mark kat sini. Dan markah gap dia pun 2 markah. Okay, awak salin 2 markah gap logik ni. Tapi majoriti betul, cuma ada 1-2 yang sangkut lah. So nombor dia adalah 0101 0111. Okay. So rajah kalau ikut skema rajah dia untuk lita tadi kita ada Swiss. Okay, dan kita ada Swiss yang kedua. Lepas tu kita ada mentol. Dan kita ada positif dan negatif. Okay, tu markah skema. Tetapi kawan awak ni selagi dia punya gambar ni selari, kita terimalah. Dan dia selari dengan mentol. Tak ada masalah. Okay, yang merah tu markah skema. Boleh markah skema Okay. Alright. Dapat settle masalah soalan berkaitan dengan bab tingkatan 5 lah. Itulah saya kata bab tingkatan 5 ni awak punya performance better lah. Majority of you lah, lebih kurang lebih kurang. Okay. Dan soalan terakhir adalah dapat Okay, soalan terakhir adalah ni. Ini semua orang, yang ni kawan awak betul jugalah. Itu pagar masih terbuka. Bagus kawan awak ni Bagus je. So kebetulan saya terpilih orang yang bagus. Ni jawapan last. Okay, betul Pintu pagar saja yang terbuka. Pintu pagar masih boleh dibuka. Okay, saya dapat 1 markah. So markah kawan awak tadi 6 So 1 markah sangkut dekat definisi je sebenarnya. So hebat orang ni. So ingin tahu siapa? Saya lah. Alright. Siapa yang kenal tulisan dia tahu kot. Kenal tulisan aku kan mungkin lah Boleh Dapat? Alright. Okay settle So kita pergi seterusnya. Masalah seterusnya adalah soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Dah Okay, so saya terus pergi ke soalan nombor 5 Soalan nombor 5 adalah berkaitan dengan berkaitan dengan, kita boleh baca soalan dulu. Okay, ianya adalah tentang Raja menunjukkan eksperimen dilakukan untuk mengkaji hubungan antara isi padu udara terperangkap dengan tekanan yang dikenakan. Okay, ini gambar dia lah. Okay, so ada gambar Raja. So biasanya soalan nombor 5 ni dia ada benda yang mudah daripada gambar boleh tengok. Okay, soalan dia diberi maksud. Okay, alright. Daripada sini, okay. Soalan yang pertama, dapat soalan pertama. Ni gambar dia. So apa yang penting untuk isi padu udara yang terperangkap? Awak akan tengok udara sinilah. Siapa yang besar yang terperangkap. Okay, ni udara yang terperangkap punya nilai. Awak tak tengok hitam tu Okay, boleh? Alright. Okay, boleh So kita pergi tengok soalan. Tu tadi gambar je. Gambar perlu dengan soalan. Okay, so kita tengok soalan. Okay, soalan Boleh nampak ke? Okay, lebih kurang boleh nampak ke? Saya bacakan lah. Soalan yang pertama sama juga. Biasanya kita akan sangkut dekat definisi tekanan. Okay,
Definisi tekanan tadi dah buat tadi, kawan awak dah terbuat. Tapi dekat tempat lain jawapannya. Kat sini dia bagi tempat lain. Okey, tapi sekarang jawapannya adalah definisi tekanan yang kita cari. Tekanan ialah, mudah aja, tekanan adalah daya perluas. Betul tak? Okey, so berhati-hati dengan beberapa definisi. Ada definisi macam tekanan dia boleh straight daripada formula. Tapi ada banyak lagi definisi yang tak boleh straight daripada formula. Okey, saya ulang semula. Ada definisi, contoh tekanan ni dia sangat bernasib baik kerana dia boleh kongsi dalam formula. Tekanan sama dengan daya perluas. Okey. Okey. Tetapi ada juga definisi yang awak tak boleh pakai daripada formula. Okey, contoh macam apakah maksud hukum Ohm? Awak tak boleh cakap hukum Ohm adalah beza keupayaan bahagi rintangan. Tak boleh. Okey, dia bukan, tak sampai tu. Alright. So ada definisi boleh pakai formula, ada definisi yang tidak. Okey, so saya harap dia clear kat sini. Okey, so dekat sini dia adalah daya perluas. So biasakan tulis perkataan daya perluas cukuplah. Okey, perkataan daya per unit luas, perkataan unit tu kadang-kadang kita dalam bahasa. Okey, daya perluas pun dah cukup. Okey, ada juga buku dalam buku awak mungkin buku rujukan lah, dia mungkin cakap apa dah, panjang lah cerita dia, daya yang bertindak secara normal dan sebagainya. Satu lagi untuk tekanan, cuba elakkan perkataan-perkataan macam normal lah dan sebagainya. Kalau dia tak penting, cukup sekadar daya perluas, sudah betul. Okay, sebab kita khawatiri perkataan macam normal dan sebagainya, kalau awak salah satu perkataan tinggal, dia akan penalti keseluruhan definisi. Okay, so siap. Boleh ya? Alright. Okay, so masih lagi di sana ke dah berulat air mata ke apa? Tak ada Masih di sini cikgu. Masih di sini Awak jangan sedih jangan sedih, jangan risau. Okay, it's not the end of the world. As long as awak dah lulus, saya dah cukup cakap alhamdulillah dah. Hati kami kental. Apa? Kami bersyukur lulus. Kan? Awak dah lulus sudah cukup dah. Trial kot. Satu lagi, trial Negeri Sembilan adalah trial yang agak sukar daripada negeri-negeri lain. Betul. Saya akan tunjukkan kat mana kehebat untuk kertas 2 ni. Yang mana kita tak sangka pun dia adalah kehebat yang kadang-kadang Negeri Sembilan dia mengarut kehebat dia. Tapi nak buat macam mana dia orang nak buat Okay. Alright. So settle Settle definisi luas. Tekanan. Okay, so siapa yang tak nampak saya bacakan, ini adalah soalan kedua. Okay, sebab saya nak tengok gambar, so saya nak ambil dulu muka surat. Dia kata berdasarkan rajah 5.1 dan 5.2. Okay, bandingkan. Bila perkataan bandingkan, dia benefit. Allah, perkataan bandingkan. Okay, bila perkataan bandingkan. Okay, bandingkan ni awak boleh tengok gambar, dia adalah bandingkan. Okay, bandingkan tengok gambar je. Okay, bandingkan rajah 5.1.2, isi padu udara terperangkap. Isi padu udara terperangkap. Bandingkan. Okay, isi padu udara yang terperangkap terperangkap. Okay. Okey, so kita tengok satu persatu. Isi padu udara terperangkap. Tengok balik gambar. Okey, tengok balik gambar. Tadi saya dah cakap, bila gambar melibatkan tekanan, awak kena tengok yang terperangkap ni. Itu adalah isi padu yang terperangkap. Okey, yang berwarna, tukar colour lah, merah. Terperangkap terperangkap. Boleh? Okay, itu dah terpangkap. So ini adalah rajah 5.1, ini adalah rajah 5.2. Yang atas 5.1, yang bawah 5.2. Okay, so usi padu dah terperangkap. Bila jawapan macam ni, awak kena salin lah. Kena rajin salin. Isi padu udara terperangkap bagi rajah mana lebih kecil? 5.1 lebih kecil daripada 5.2. Tetapi ramai yang sebab dia kumpul dan lupa. Jadi awak direct tengok hitam. Bila hitam dah salah. Okey.
Alright, so tak apa, tak ada masalah. Memang manusia terlupa nak buat macam mana. Okay, jadi jawapan dia seharusnya bila bandingkan isi padu udara terperangkap. So kita tulis jawapan baik-baik. Macam nak tulis. Okay, isi padu. Allah, tebal lah pula. Okay, isi padu, ya Allah. Memang betul-betul dia tebal ni. Isi padu udara terperangkap. Isi padu udara terperangkap. Okay. Untuk Raja 5.1. Kalau cakap 5.1, cakap 5.1 poin lebih kecil dari ke daripada, tak ada masalah daripada 5.2. Itu jawapan yang pertama. Okay, jawapan yang pertama. Buat. Okay. Alright, jawapan yang pertama. So saya selitkan sikit sambil-sambil awak cuti kat rumah tu, jaga diri jangan pergi mall ke apa. Duduk rumah je. Sebab memang kes dah semakin meningkat Negeri Sembilan pun dah makin banyak. So tak naklah ada masalah pula. Okay, dapat Itu adalah isi padu udara. Okay, yang kedua. Settle Yang kedua saya padam lah kita ambil gambar baru. Yang kedua adalah bila gambar begini. Yang kedua dia tanya tentang bacaan tolok Bordon. Okay, bila bacaan, kalau boleh nampak gambar, itulah kan, gambar tak nampak pula kat kertas, tak ada. Gambar ini, bacaan dia dengan bacaan ini. Okay, untuk 5.1, gambar dia macam ni 5.2. 5.1, 5.2. Tak nampak sangat Okay, saya keluarkan sini lah. 5.1 dia macam ni. 5.2 dia sini. Okay, so tengok gambar dah tahu 5.1 adalah lebih. Okay, so untuk soal jawapan yang kedua, bacaan tolok Bordon Raja 5.1 lebih tinggi daripada 5.2. Itu jawapan yang kedua. Boleh So biasanya bila bandingkan, tengok gambar. So kebanyakan awak betul lah 5.2 ni. Yang tadi tu je yang udara terperangkap tu ada yang keliru. Banyak salah. Okay. Alright, seterusnya siap Seterusnya adalah suhu. Okay, suhu suhu udara yang terperangkap. Suhu pun sama, suhu boleh tengok gambar. So saya ulang semula gambar dia untuk soalan ketiga. Misalnya tentang suhu. So suhu tengok termometer. Okay, suhu tengok termometer. So dia suruh bandingkan yang ketiga. Bandingkan. Okay, soalan yang ketiga bandingkan suhu udara terperangkap. Okay, bandingkan suhu udara terperangkap. Okay, jadi tengok gambar dah tahu kan. So saya translate semula gambar. Yang ini adalah termometer. So dia dekat sini je. Yang ini termometer dia adalah pun. Okay, gambar dia sebenarnya kalau awak tengok nombor dia sama. So tapi gambar awak boleh tengok bacaan suhu
adalah Raja 5.1 adalah sama dengan 5.2. Okay. So salin jawapan dulu Sebenarnya kalau ada kertas clear sikit. Gambar pun tak sangat nampak. Okay, so dapat. Okay, saya teruskan. Seterusnya adalah menggunakan ini jawapan yang betul lah kawan awak tadi. Okay, ini jawapan seterusnya. Okay. Okay, boleh So soalan seterusnya tadi bandingkan suhu udara terperangkap, kawan awak dah betul. Yang seterusnya dengan menggunakan jawapan nyatakan hubungan di antara isi padu udara terperangkap dengan kuantiti fizikal. Okay, so hubungan dia semakin rendah isi padu, semakin tinggi bacaan. Atau sebaliknya, tapi dia mesti berkadar sama. Okay, so bila hubungan ni cakaplah semakin rendah isi padu, semakin tinggi. Okay, siap. So kawan awak ni dia betul. Dapat? Boleh? Okay, so saya teruskan dengan jawapan yang terakhir. Dengan menggunakan teori kinetik jirim, terangkan jawapan. Okay, kawan awak dapat satu sahaja markah sebab jawapan kedua dia tidak terangkan. Ini kalau 2 markah kena ada 2 ayat, tapi dua-dua kena betul lah. Okay, jawapan yang sebenar. So awak salin jawapan sebenar Apabila isi padu berkurang, okay, kadar pelanggaran gas. Sekejap. Macam tak sampai pula gas ni. Sekejap saya ulang semula pada melangkah atas tu. Okay, saya ulang semula jawapan Saya ni kita tulis jawapan kat atas sebab dia kena ruang besar pula. Cerita dia panjang pula jawapan. Okay, so jawapan untuk teori kinetik jirim tu apabila isi padu berkurang, okay, isi padu berkurang, kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas meningkat. Okay, so perkataan kadar pelanggaran tadi telah meningkat. Markah kedua, ni markah pertama. Markah kedua, tekanan gas meningkat. So 2 markah. Markah kedua berkata tentang tekanan. Okay, so markah pertama pelanggaran, markah kedua tekanan gas meningkat. Boleh? Ini adalah soalan yang terakhir untuk bab ni lah. Bab ini pula, soalan ni lah. Okay, yang mana menggunakan teori kinetik gas. Boleh? So saya cuba untuk men-screenshot jawapan, walaupun dia macam dah pening-pening sikit mana-mana pergilah. Okay, so soalan akhir adalah namakan hukum. So namakan hukumnya adalah hukum Boyle. Okay, hukum Boyle pastikan ejaannya betul. Tapi macam tadilah, saya pun bila saya tanda ada orang salah eja, saya terima je. Tetapi lepas ni awak tolong jangan buat jawapan ejaan salah. Sebab kalau nama orang salah memang kadang-kadang dia penalty je. Okay, sebab ejaan sangat penting ejaan. Tapi ada yang saya marking ni, saya bagi je kesian pula.
Okay. Alright. Okay. Seterusnya, habis dah soalan nombor 5. Okay, nombor 5 settle. Alright, soalan nombor 6 pula. Okay, soalan nombor 6. Soalan nombor 6 adalah berkaitan dengan daya impuls. Okay, sama juga. Biasa berlaku. Apabila definisi, awak akan ada masalah. Okay, apakah dimaksudkan dengan impuls? Maksud impuls. Okay, inilah soalan fizik. Bila soalan nombor 5, nombor A tu biasanya definisi. So nak tak nak memang kena ada 2-3 definisi yang akan keluar. So nasiblah yang awak hafal tu keluar ke tak. So untuk definisi impuls, memang nak kena hafal. Impuls adalah perubahan momentum. Tetapi ramai juga yang betul. Okay, perubahan momentum. Itu saja definisi impuls. Okay, impuls adalah perubahan momentum. Okay, dia tak cakap apakah definisi dari impuls. Beza dari impuls dengan impuls berbeza definisi dia. Alright, siap. So ada definisi impuls. Boleh Okay, siap. Seterusnya nombor 6B. 6B masih lagi kategori soalan yang tidak sukar pada saya. Tapi sebab dia adalah tingkatan 4, jadi tingkatan 4 ada banyak yang hilang ingatan. Macam itulah. Alright, tapi kebetulan tak apa saya minta maaf lah pakai kertas siapa ni. Tak apalah, awak diam-diam lah kalau tulisan awak kan. Okay, alright, so boleh nampak yang seterusnya untuk 6. Okay, boleh nampak ke? Boleh dah ya? Bagaimana? Okay, boleh nampak kan? Okay, saya teruskan Ada soalan, ada pertanyaan, ada yang terbuku di minda dan sebagainya. Kita habis pukul 10 ke 10.30 ni? Siapa yang nak ada bantuan? Pukul 10 lagi 3 minit je. So ada apa-apa nak tanya? Ke hari ni? Ada yang nak masak ke? Ada ya? Kisah. Itulah, saya pun sebenarnya risau juga ni data-data ni macam mana tu. Ada tak yang masalah gangguan data? Ataupun dia tak cukup ke data? Tapi nak buat macam mana kan? Mungkin lepas ni saya buka kelas seminggu 2 kali kot. Sebab ada macam ada isu pula. Ada yang data problem macam tu lah. Tak nak lah ada masalah. Okay. Okay, so saya sampai 10 suku lah. Kita bahagi 2 10 suku 10 suku awak beritahu saya. Alright. So kita sambung lagi nombor 6. Dia kata terhuraikan bagaimana tilam yang diletakkan dapat menghalang atlet dari kecederaan yang teruk. Tadi tu kan ada tilam lompat tinggi, betul tak? Okay, so bila tajuk ni adalah tajuk daya impuls, jawapan yang betul ni adalah masa pelanggaran bukan dilambatkan kita betulkan kawan awak ni. Masa pelanggaran adalah dipanjangkan. Okey, biasakan menggunakan ayat yang betul dipanjangkan atau masa pelanggaran tinggi. Okey, tapi elakkan perkataan lama. Okey, panjang, tinggi, besar boleh. Masa pelanggaran tinggi kah? Seterusnya markah 2 markah pertama. Markah kedua adalah daya impuls kecil. Cukup. So markah 1, markah 2. Okey, daya impuls kecil. Alright, so tadi gambar tadi dah tengok. Tadi sebenarnya gambar tadi adalah gambar pelajar yang sama. Jadi tak ada beza jisim Soalan adalah dia bertanya tentang jisim atlet Rajah 1 dan 2. So jisim atlet untuk Rajah 6.1 dan juga 6.2 adalah sama. Okay, so dekat sini dia suruh tengok gambar je. Okay, sama perkataan sama. Okay,
Dapat? Alright, yang seterusnya adalah, boleh baca jawapan kawan? Ketinggian palang lompat tinggi. Okey. Boleh saya screenshot ni. Allah Akbar, tak nampak dah. Okey. Saya susun jawapan dia. Okey. So ketinggian palang, saya tulis dalam bahasa yang baik. Ketinggian palang untuk Raja 6.2 lebih tinggi daripada 6.1. Okey, lebih tinggi dari. Okey. Itu jawapan seterusnya. Right. Okey. So next adalah yang terakhir, bukan terakhir, yang 3 ni. So masih lagi kawan awak betul. Okey. Halaju akhir bagi Rajah 5.2. Okey, saya tulis semula. Halaju akhir Raja 5.2 adalah lebih tinggi. Bukan 5, 6. 6.2 lebih tinggi berbanding 6.1. Okey, ni jawapan dia. Okey. Alright. Selesai. Dapat Okey, seterusnya. 10 suku kan? Ni 10 suku kan? Seterusnya adalah soalan D. Okay, soalan D. Soalan ni berdasarkan jawapan, nyatakan hubungan. Okey, hubungannya adalah antara ketinggian palang dan juga halaju akhir. Okey. Jadi hubungannya adalah, jawapannya adalah semakin bertambah ketinggian palang, semakin bertambah halaju akhir. Okay. Alright. Dan jawapan akhir adalah berdasarkan jawapan 6C, nyatakan hubungan. Nyatakan hubungan halaju dengan impuls. Okey, nyatakan hubungan. So jawapan yang sebetulnya untuk nyatakan hubungan, semakin bertambah halaju akhir, semakin bertambah impuls. Okey, semakin bertambah impuls. Okey, dapat. Alright. Okey, selesai soalan yang ke-6. So kita sampai soalan nombor 7 Last, 7 soalan terakhir 10 suku Okey, 7. Alright, 7 Okey, soalan nombor 7 pula. 7 pun soalan bab elektrik tapi soalan yang salah. Soalan bab elektrik. Okey, soalan nombor 7 adalah tentang, ini adalah tentang, kalau saya bacakan, ini adalah satu eksperimen untuk memerhatikan corak medan elektrik di antara dua elektrod berlainan cas.
Okey, kalau boleh nampak ini adalah cas positif sebelah kanan dan sebelah kiri cas dia adalah cas negatif. Okey, sebelah kanan positif, sebelah kiri cas dia adalah cas negatif. Okey. Okey, dan macam biasa dia akan tanya tentang maksud. Maksudnya adalah apakah dimaksudkan dengan medan elektrik. Okey. So setakat ni dah ada 3 markah definisi. Nak tak nak, kalau awak tak hafal definisi, awak hilang 3 markah. So tak suka nak hafal definisi sebenarnya. Boleh Okey, so apakah maksudnya? Jawapannya adalah kawasan. Kawasan suatu cas. Kita mencari perkataan cas kat sini. Cas elektrik. Cas elektrik mengalami tindakan daya. Okey, kawasan suatu cas elektrik mengalami tindakan daya. Okey, itu saja. So clue dekat sini untuk elektrik punya medan mesti ada perkataan cas, elektrik dan juga daya. Okay, ada kawan yang dia siapkan cas elektrik saja tapi daya tak ada. So bila jawapan tak sampai, tak adalah markah satu je pun, tapi kena betul lah. Okay, itu adalah maksud cas elektrik. Okay, alright. Seterusnya adalah soalan bawah tu. Pada ruangan di bawah, lukiskan corak medan elektrik yang dihasilkan. Okay, ini adalah medan elektrik. Okay, medan elektriknya adalah, bila ini adalah garis medan elektrik, ini adalah elektrik titik. Okay, elektrik titik Okay, so gambar rajahnya sepatutnya sebelah kanan positif Ingat sebelah kanan positif, negatif kiri. So dia mesti positif kanan, negatif kiri. Dan bila medan elektrik, kita ingat semula medan elektrik adalah bukan genggaman tangan kiri, tangan kanan tu. Okey. Medan elektrik adalah medan elektrik yang asasnya, yang mana bila asas positif akan arah keluar. Okey, dan positif keluar, negatif masuk kan? Okey, ini gambar yang betul lah. Tapi itulah, ada yang confuse Saya ingat memang ramai yang buat genggaman tangan kanan dan tangan kiri dan pelbagai lagi jawapan yang pelik-pelik lah. Tapi tak apa. Okey, so kita akan tengok markah di sini adalah 2 markah yang mana mesti betul pada cas bulat, cas titik. Positif dan negatif. Dan markah kedua mestilah arah. Positif akan keluar, negatif masuk. Positif keluar, negatif masuk. Positif keluar, negatif masuk. Okey, ini adalah tajuk cas elektrik yang paling basic sebenarnya. Tapi tak apalah sebab mungkin ada bercampur-campur kan. Okey, so siap jawapan. Melukis ini adalah soalan melukis apa tadi? Corak medan elektrik. Melukis corak medan elektrik. Okey, dapat Okey, so semua ni saya akan snap lah, tapi itulah kita simpan dulu. Okey, seterusnya adalah soalan yang kedua. Kebanyakan awak memang betul. Seperti orang betul. Okey, soalan kedua melibatkan pengiraan. Okey, melibatkan pengiraan. Okey, so dia mengira tentang soalan adalah suatu arus 0.2 ampere, 0.2 ampere, arus air 0.2 ampere dibiarkan mengalir selama masa 3 minit. So 3 minit tukar kepada saat, jadi 3
darab 60 saat. Okey. Boleh. Dapatlah 180 saat. Okey. Jadi kawan awak ni betul. Menggunakan formula Q sama dengan IT. Okey, so masukkan Q. I adalah 0.2 darab dengan masa 180 saat. Alright, so Q saya adalah 36. Okey. Cuma unit dia kawan awak ni salah, tapi saya bagi jalan betul. Coulomb, C saja. Okey, coulomb Kalau ikut unit salah, memang salah jugalah last, tapi tak apalah. Alright, semua nanti jangan biasakanlah yang salah tu. Okey, siap So asas bilik elektrik tu ramai yang betul lah. Ramai yang memang boleh jawab dengan baik buat elektrik dan elektronik dan sebagainya buat form 5. Okey, siap. Seterusnya adalah soalan yang seterusnya lah. Boleh? Soalan seterusnya, yang ni ramai yang kantoi ya. Kantoi. Okay. Kita pergi ke tahu alif pula. Okey. Soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya saya bacakan. Corak medan elektrik yang diperhatikan pada tajuk poin A2 adalah kurang jelas. Cadangkan satu pengubah suaian yang boleh dilakukan untuk mendapat corak yang lebih jelas berdasarkan aspek-aspek berikut. Okey, apa yang kita akan buat penambahbaikan? Jenis power supply. Bila kita nak tambahkan bekalan, kita akan menggunakan bekalan voltan lampau tinggi. Okey, kita akan menggunakan bekalan voltan lampau tinggi. Okey, bekalan voltan lampau tinggi Dan kenapa? Supaya kita nak medan elektrik yang lebih tinggi. Okey. Dapat? Okey, ni bukan harus terus masalah ni. Bekalan voltan lampau tinggi dan supaya dapat medan elektrik yang lebih tinggi. Okay, dekat sini saya macam strict sikit. Jawapan lain tak boleh terima Memang betul pun jawapan lain tak terima. Okey, yang kedua, apakah nama elektrod? Bukan karbon. Elektrodnya adalah elektrod logam. Kerana mengalihkan elektrik yang baik. Pengalih elektrik yang baik. Okey, pengalih elektrik yang baik. Boleh Dapat? Siap. Okey. So seterusnya adalah siap Last sekali soalan nombor 7 yang bawah sekali. Mengapa Okey, kita menggunakan ni kawan awak betul tak? Bagus ni. Okey. Soalan last sekali adalah berikan satu sebab mengapa minyak masak digunakan dalam eksperimen. Okey. So, yang penting tadi kerana minyak masak tidak mengkonduksi elektrik. Okey, tidak mengkonduksi elektrik. Right. So, soalan nombor 7. Saya berhenti kat soalan nombor 7 lah. 10 suku. Boleh? Okay, so kita tak laju-laju, kita slowly lah. Sebenarnya memang bersemuka lagi baik nak bincang sebab awak ada pegang getah awak boleh tengok je pola betul ke tidak.
Tapi itulah macam yang saya cakap juga, bila kita nak buat ulang kaji nanti macam tak best pula kan, tak bincang jawapan. Saya pun tak tahu apa yang akan dilakukan. Okay, serba tak kena lah. Sama juga macam sekarang kan, kita nak push ke, kita nak slow down ke, kita nak terus bergerak ke, pun tak faham juga. Okay, so macam ragu-ragu lah. Saya tak naklah push sangat. Okay, sebab kadang-kadang ada isu juga, mungkin data ke kan, tak semua orang dia senang tak semua orang nak doktor dan sebagainya. Ya, nak engineer. Okay, ada orang dia ada masalah ni. So, saya pun tak naklah push sangat. Tak sampai hati sebenarnya kita pun itulah, tapi tak buat kang tak boleh pula kita insyaAllah saya harap kita bergerak je lah semuanya. Mungkin next Monday kelas lagi sekali lah. Okay, boleh itulah apa tu tadi, sebaik-baiknya kertas ni awak pegang baru kita boleh discuss kan, lagi baik sebenarnya sepatutnya lah kan, awak nampak mana awak salah. Yang ni saya macam randomly. Okay, ada soalan? Tak ada? Paper lain dia dapat? Paper lain sendu ke tak sendu ke saya tak tahulah. Saya rasa posisi saya dah okay kot, saya dah syukur Alhamdulillah sebenarnya. Okay, ada luahan perasaan, cuma jangan tertekan lah, elakkan tekanan ataupun elakkan frustrated ataupun kesedihan melampau-lampau. Tak perlu you have to move on. Okay, kena bergerak lah. Okay, ada apa-apa nak cakap, nak menyuarakan ketidakpuasan hati ataupun ada cadangan, adakah awak nak bincang dekat kelas nanti buka ke? Better juga buka kertas sendiri je. So nanti kita buat ulang kaji je. Saya pun tak pasti. So ada cadangan boleh cadang. Kita open je. Sebab awak pun orang yang dah dewasa dan matang. So kadang-kadang tak nak sok sendiri pun. Okay. Ada lagi tak awak tak dapat lah. Check. Okay. Ada nak bincang online je. Tapi itulah online tak ada pegang kertas kan? Macam tak ada kapi. Betul awak pegang kertas awak, betul awak tengoklah mana awak salah. Betul lah ni main random ni, main teka-teka. Main teka ni tak juga. Oh, boleh juga kan, nanti bila ada kelas sampai baru boleh push terus. Bagus, menarik juga. Okay, so alright, boleh ada soalan? Alright, so boleh je nak bincang macam ni. So nak teruskan je lah So later next class kita buat apalah kertas seterusnya. Okay, so nanti bila sampai nanti mungkin kita boleh push bab kanta dan sebagainya.